Topik 2 adalah berkaitan kapasitas dan dielectrics. Dielectrics adalah satu medium yang diletakkan antara plates of the capacitor. Okay, so kita akan tengok pada learning outcome yang pertama iaitu subtopik 2.1 yang mana pengenalan bagi kapasitas. Okay, bawah subtopik 2.1 iaitu kapasitans dan kapasitor dalam litar series dan paralel. Okay, series ini maksudnya sesiri, bersiri, bersebelahan, okay, dan paralel selari. Okay, selari. Okay, jadi kita akan belajar macam mana nak define capacitance dan kita tengok gabungan capacitance dalam keadaan series dan selari. Okay, dan kita akan tengok macam mana kapasitor tersebut boleh menyimpan tenaga. Okay, jadi pengenalan bagi kapasitor. So, kalau kita tengok satu contoh sebenar for a capacitor, this is the shape of the capacitor. So, yang mana katakan dalam bentuk silinder. So, dalam realitinya dia bukan dalam silinder saja shape dia, tetapi boleh jadi dalam pelbagai bentuk yang lain. Okay, so contoh yang saya ambil kat sini adalah yang berbentuk just like a cylinder, yang mana kaki yang panjang itu adalah positif dan kaki pendek tersebut adalah negatif. So, di dalam komponen kapasitor tu terdapat plates. Okay, so yang mana sambungan positif akan diletakkan positive plate, manakala sambungan negatif akan diletakkan negative plate. Okay, jadi bila kapasitor tu disambungkan dengan satu litar, okay, litar dan sambungan kepada power supply, for example, this is positive, this is negative power supply. Okay, maka akan menghasilkan keupayaan yang berbeza pada kapasitor. So, di mana positive plate kat sini akan menghasilkan higher potential dan negative plate itu akan menghasilkan the lower potential V. Okay, jadi potensi yang berbeza itu akan menghasilkan medan elektrik antara plates. Okay, mana medan elektrik mengalir from higher potential to lower potential. So, in this case, it goes to the right. So, ini adalah medan elektrik. Okay, E. Jadi, macam mana kapasitor tersebut boleh menyimpan tenaga adalah dalam bentuk medan elektrik. Okay, jadi bila mana pengaliran charge from positive to negative plate itu akan menghasilkan aliran medan elektrik. Okay, so maksudnya kapasitor tersebut menyimpan tenaga dalam bentuk medan elektrik. Okay, so function dia, function bagi kapasitor adalah untuk menyimpan tenaga dalam bentuk medan elektrik. Okay, so ini adalah fungsi kapasitor. So, unit asas bagi capacitance adalah C. Okay, so di mana C ni adalah ratio antara charge per volume, charge per voltage V, potential difference V. Okay, jadi untuk analogi bagi capacitance adalah ibarat seperti a bucket of popcorn. Okay, kalau you fikirkan sebagai satu basket of popcorn, okay, katakan analogi dia adalah sebagai, analogi sini adalah ibarat seperti bucket of popcorn. Okay, jadi bucket of popcorn bergantung kepada harga, dia ada beberapa saiz. Okay, so ada saiz yang kecil, ada saiz yang medium, okay, ada yang the largest size, saiz yang besar. Okay, jadi capacitance tu ibarat the size of the bucket. Okay, jadi dia mampu menyimpan tenaga dalam tu. So, dalam case bucket of popcorn, maksudnya bucket ni nak menyimpan popcorn. Okay, jadi semakin besar the size of the bucket, bermaksud semakin banyak popcorn yang boleh tersimpan. Okay, so popcorn tu adalah ibarat charge. Okay, katakan ada beberapa popcorn yang kita nak masukkan dalam bucket. Okay, so di mana popcorn tu, biji popcorn tu sebab adalah seperti amount of charge. So kat sini semakin besar nilai capacitance, bermaksud semakin besar amount of charge. Jadi sama analogi seperti bucket, semakin besar saiz bucket, semakin banyak popcorn yang boleh disimpan dalam bucket tersebut.
Okay, so dia akan berkadar langsung C dengan Q. Okay, kapasitens berkadar langsung dengan Q. Okay, manakala perkaitan antara kapasitens dengan voltage adalah dia berkadar songsang. Okay, so C juga berkadar songsang dengan voltage. Jadi semakin banyak keupayaan antara plate, semakin kecil nilai kapasitens. Okay, dan sebaliknya. Okay, kat sini ada berkaitan dengan jumlah medan elektrik yang terhasil. Okay, jadi bila mana V bertambah, maknanya potensi antara plate bertambah, maka bilangan electric field yang berwarna hijau antara plate itu juga meningkat. Waktu itu akan ada keadaan di mana nilai kapasitens akan berkurang. Okay, so itu adalah untuk subtopik yang berikutnya pada 2.3. Okay, for now you just have to know that the amount of capacitance is inversely proportional dengan voltage. Semakin tinggi voltage, semakin kecil nilai capacitance. Okay, jadi kalau buat secara maths expression, okay, yang mana C is proportional to Q and inverse proportional dengan V, maka kita akan keluarkan satu equation C bersamaan Q over V. Okay. So then kalau rearrange this equation juga boleh jadi persamaan charge equal to capacitance time the voltage V. Okay, dan unit. Okay, apakah unit bagi capacitance? Okay, unit asas bagi capacitance adalah farad. Okay, so unit asas dia adalah farad. Okay, farad, simbol dia adalah F besar. Okay, kalau nak terbitan unit boleh fikirkan daripada equation yang mana C is Q per V. So Q tu adalah charge. So charge dalam unit coulomb, V tu adalah voltage in a volt. So it can be also as the coulomb per volt. Okay, tapi yang mudah untuk capacitance adalah farad. Okay, so ini adalah introduction for the capacitor. Right, so untuk kita mencapai learning outcome yang seterusnya, di mana kita akan susun kapasitors tu dalam litar series dengan parallel. Okay. Jadi kita ambil contoh yang pertama dahulu, di mana litar series dia katakan ada 3 kapasitors yang disusun secara bersiri. Okay, so katakan ini adalah kes yang pertama untuk litar secara berseries. Okay, so kita akan susun 3 kapasitor dalam keadaan series. Okay, labelkan sebagai C1, ini C2, ini adalah kapasitor 3. Okay, dan di hujung dan hujung kapasitor tersebut kita sambungkan dengan litar tertutup. Okay, for example is a battery. Okay, direct current which is from the battery. So battery dia ada polarity positive and the negative sign. Okay, so dalam keadaan ini kita kena faham di mana the battery produce its own current. Okay, so current yang mengalir itu akan mengalir secara clockwise direction. Okay, so ini adalah arah aliran current in clockwise direction. Okay, dan arah elektron akan sentiasa opposite dengan arah current. So which it goes in anti-clockwise direction. Okay, so elektron bergerak dengan anti-clockwise direction. Okay, so ini adalah prinsip bagi aliran current. Okay, apa berkaitan dengan charge dan juga capacitance and the voltage pada kapasitor adalah sambungan positif from the battery akan menghasilkan positif on one side of the capacitor. So, pada kiri kapasitor 1 juga adalah positif, pada kiri kapasitor 2 juga adalah positif, pada kiri kapasitor 3 juga adalah positif. Yang ini adalah negatif, negatif dan negatif. Okay, so untuk kes yang pertama, di mana kalau kita nak tengok dalam keadaan yang bersiri, apakah nilai charge pada setiap satu kapasitor? Okay, so kita akan pecahkan kepada 3 konsep, yang mana konsep pertama adalah untuk charge bagi setiap satu kapasitor. Okay, so charge adalah Q. Okay, yang kedua kita akan tengok pula potential difference V. Okay, dan yang ketiga adalah kapasitansi.
Okay, so untuk keadaan yang pertama bagi charge, okay, kalau kita nak fahamkan untuk charge, so charge tu daripada konsep charge bersamaan I darab dengan T. So I itu adalah current dan T itu adalah tempoh masa current tu, charge tersebut mengalir untuk menghasilkan current. Okay, jadi kalau tengok pada charge yang mengalir daripada bateri pergi ke setiap satu kapasitor adalah the same amount of charge. Okay. Kenapa? Sebab bilangan charge yang sama yang mengalir from kapasitor 1 ke kapasitor 2 ke kapasitor yang ketiga. Okay. Kenapa? Sebab current dia sama. Sebab dalam keadaan series, current yang mengalir daripada 1 kepada kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 adalah sama current. Sebab kan litar bersiri bermaksud the same amount of current passes through our components. So in this case, the component is capacitor. Jadi disebabkan current yang mengalir across kapasitor 1, across kapasitor 2 dan across kapasitor 3 adalah current yang sama, bermaksud charge bagi setiap satu C1, C2 dengan C3 adalah jumlah charge yang sama. Okay, so konsep dia bagi nilai charge untuk kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 adalah charge yang sama. Okay, saya suka gunakan analogi ibarat seperti charge ni ibarat gula-gula. Okay, ini adalah analogi yang simple untuk kita faham. Katakanlah charge tu adalah sebagai gula-gula. Analogi dia ibarat gula-gula. Candy. Okay, katakan sumber utama candy tu adalah datang daripada bateri. So bateri inilah the source of the candy. So katakan bateri ni ada, katakan dia ada 5 candies. Okay, so bila dia adalah sumber candy yang utama, okay, maka dia akan membahagikan, dia akan mengalirkan 5 candy ni sama rata pada C1, C2 dengan C3. Maksudnya ibarat seperti charge tersebut pada asalnya didapat oleh kapasitor 1. So kapasitor 1 dia akan dapat 5 charge. Okay, kemudian kapasitor 1 akan memberi ke semua 5 candy tersebut kepada kapasitor 2. Okay, dan kemudian kapasitor 2 pula akan memberikan semua candy tersebut pada kapasitor 3. Okay, so then kapasitor 3 dia akan kembali semula pulangkan balik kepada bateri. Okay, jadi maksudnya dia just passes over the charge from the source. Okay, maksudnya bateri tu menghasilkan satu amount of charge Q. Okay, dan dia akan dapat sama banyak dengan kapasitor 1, kapasitor 2 dengan kapasitor yang ketiga. Okay, so itu adalah konsep pertama untuk charge. Okay, so untuk konsep yang kedua pula adalah voltage. Okay, voltage ini maksudnya adalah voltage across each of the capacitor. Okay, so voltage V1 adalah across kapasitor 1. Okay, saya akan padam yang tidak berkaitan. Okay, so ini adalah plate bagi kapasitor 1 yang mana positif dan di sebelah tu adalah negatif plate. So maksudnya potensi antara plate 1. So ini adalah V1. Okay, dan bagi kapasitor 2 daripada positif to negatif plate, so ini adalah perbezaan potensi pada kapasitor 2. Okay, ini adalah V2 dan ini adalah V3 across the plates of the capacitor 3. So V3. Okay, so voltage antara kapasitor V1, V2 dan V3 adalah terhasil daripada sumber bateri. Okay, contoh kalau bateri tersebut mengalirkan 12 volt. Okay, so dia mempunyai 12 volt. So 12 volt ni adalah total voltage. Okay, total voltage tu adalah jumlah voltage yang sebenar yang terhasil dalam litar. Okay, dalam kes ni bateri lah sumber charge. Jadi bermaksud dia lah yang menghasilkan voltage yang sebenar dalam 1 litar. Okay, jadi katakanlah dia mempunyai pada asalnya 12 volt. Okay, maka dia akan berkongsi sama rata jumlah volt tu pada setiap satu kapasitor C1, C2 dan C3 mengikut keupayaan masing-masing. Okay. Jadi kat sini, katakan saya bagi beberapa titik. Katakan ini adalah titik 1, titik
A lah, A. Okay, ini adalah titik B. Okay, jadi maksudnya titik A ni adalah berdekatan dengan positif bagi bateri dan B ni adalah berdekatan dengan negatif bagi bateri. Okay, jadi di manakah potensi yang sama dengan potensi A? Okay, so dalam kes ini, potensi yang sama dengan potensi A adalah pada positive plate of kapasitor 1. Okay, dan potensi yang sama dengan potensi B adalah pada plate hujung kapasitor yang bernegatif pada kapasitor 3. Okay. So potensi across A ke B sama dengan potensi pada bateri. Okay, jadi maksudnya kalau saya ambil beberapa titik lain, katakan di sini, okay, dan di sini, menunjukkan potensi dia adalah potensi yang berbeza. So katakan ini adalah potensi C dan potensi D. Okay, dalam kes ini, potensi A di bateri adalah sama dengan potensi A pada kapasitor 1 dan B ni hujung ni sama dengan hujung pada kapasitor 3. Tapi C dengan D tak sama nilai. Jadi dalam kes ini, potensi yang paling tinggi adalah logiknya mestilah potensi A. Kenapa? Sebab current mengalir across kapasitor 1 daripada kiri ke kanan. Okay, tengok pada sambungan litar, current goes in clockwise direction. So maksudnya mestilah potensi A yang paling besar. Okay, dan paling kecil adalah potensi B. So potensi kedua yang besar adalah potensi C, okay, dan yang ketiga yang besar adalah potensi D, dan yang terakhir paling besar adalah potensi B. Okay, jadi disebabkan potensi across A ke C, okay, maksudnya potensi across A ke C adalah potensi V1 sebenarnya. Okay, potensi across C to D itu adalah potensi V2 dan potensi D to B itu adalah V3. Okay, jadi kalau kita nak samakan dengan nilai 12, bermaksud hasil tambah setiap satu potensi AC, CD dan DB itulah potensi A to B. Okay, bermaksud setiap satu potensi itu berbeza nilai dengan potensi yang sebenar. Okay, jadi voltage yang 12 volt datang daripada bateri adalah hasil tambah setiap satu potensi 1 tambah potensi 2 tambah dengan potensi 3. Okay, so V1 tambah V2 tambah V3. Okay. So kat sini menunjukkan bagi litar series, voltage bagi setiap satu kapasitor adalah berbeza daripada voltage total from the battery. Okay, jadi kat sini nilai V1, V2, V3 ni bergantung kepada nilai capacitance bagi setiap satu kapasitor. Okay. Dan yang terakhir konsep dia adalah konsep capacitance. Okay, so konsep yang ketiga adalah capacitance. Okay, capacitance C. Jadi untuk keluarkan konsep bagi capacitance, kita boleh start dengan, ini adalah melalui derivation, kita boleh start dengan voltage. Okay, so V total adalah daripada rumus C is Q per V. Maka V total adalah Q total bahagi dengan C total. Okay, daripada rumus Q bersamaan CV ataupun C bersamaan Q per V daripada atas tadi. Okay, so kalau kita keluarkan V ni sebagai subjek, kita dapat Q over C. Okay, so dalam kes capacitance, kebiasaan untuk kita tahu total capacitance, bermaksud hasil tambah C1, C2 dengan C3, kita biasakan guna satu vocab. Okay, vocab dia bukan C total, tapi kita kebiasaan kita gunakan dalam effective capacitance. So itu adalah simbol CEFF. Okay, maksud CEFF adalah effective capacitance. Efektif tu sama sahaja dengan maksud total. Okay, efektif ni maksud yang lain adalah total. Bermaksud jumlah sebenar kapasitans dalam sesuatu litar. Okay, so daripada rumus voltage yang V total is equal with V1 tambah V2 tambah V3. Kita boleh start from the V total which is Q
Q total bahagi dengan C efektif. Okay, dan V1 adalah voltage across capacitor 1. Okay, daripada rumus V is Q per C, so maksudnya V1 adalah Q1 bahagi C1. Okay, dan V2 adalah Q2 bahagi C2 dan V3 adalah Q3 bahagi C3. Okay, dan disebabkan charge bagi setiap satu kapasitor Q1, Q2 dengan Q3 adalah sama, maksudnya kita boleh factorize keluar. Okay, so nilai Q1, Q2, Q3 adalah sama. Okay, jadi kita boleh jadikan dia sebagai Q. Dia sama dengan siapa? Dia sama dengan total charge yang sebenar. Ibarat candy tadi. Ada 5 candy daripada bateri. So, bilangan candy yang sama yang dapat oleh kapasitor setiap satu tersebut. Dia macam just sharing, pass over saja. So, katakanlah kita tulis sebagai Q. Maksudnya bahagian kiri ni kita boleh tulis sebagai Q dan C efektif. Okay, dan di bahagian kanan boleh factorize keluar Q sebagai satu subjek sebab kita boleh samakan sahaja nilai Q1, Q2 dan Q3. Maka yang tinggal adalah 1 over C1 tambah 1 over C2 tambah 1 over C3. Okay, dan kiri dan kanan tu boleh cancel out the charge. So, yang tinggal adalah 1 over C efektif bersamaan 1 over C1 tambah 1 over C2 tambah 1 over C3. Okay, so ini adalah rumus bagi untuk kita tahu nilai capacitance, efektif capacitance bagi sambungan litar 3 kapasitor in series. Okay, so seterusnya kita akan tengok sambungan pada parallel capacitors. Okay, saya akan buat rumusan sahaja untuk perkaitan bagi Q, C dengan V. Okay, so apa yang kita dah nampak di sini adalah rumus bagi effective capacitance. So, yang mana 1 over C effective bagi series adalah 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Okay, seterusnya kita akan tengok pula litar parallel. Okay, gabungan parallel bermaksud gabungan secara selari. Okay, kes yang kedua adalah dalam keadaan parallel capacitors. Okay, so katakan untuk lukisan dia, kita letakkan juga 3 kapasitor secara parallel. Maka kita akan contoh saja kita letak from the battery dulu. So, ni lukisan battery. Okay, battery satu panjang, satu pendek kaki dia. Positif, negatif. Dan kita sambung secara parallel dengan kapasitor 1. So, ni adalah C1. Okay, gabung dengan parallel untuk kapasitor C2. Okay, dan yang C3. Okay. Right, so konsep pertama juga sama seperti series yang mana kita start from the charge. Okay, so bagi charge untuk gabungan parallel, ibarat sama seperti analogi tadi. Okay, di mana charge tu datang from the battery itself. Okay, katakan asalnya ada 5 charge. Okay, jadi kat sini jumlah charge tu adalah bergantung kepada sambungan yang mana kalau parallel, current yang mengalir daripada positif. Okay, so current akan mengalir daripada positif of the battery, dia akan berjumpa satu junction. Okay, so junction ini menyebabkan current akan berpecah. Okay, so ini dinamakan junction, persimpangan. Okay, persimpangan ni akan menyebabkan current pada asalnya tadi, ini katakan ni adalah I1, dia akan berpecah. Okay, so dia akan berpecah. Maksudnya yang current yang ke kanan dan ke bawah tu dia akan split. Okay, jadi kat situ bergantung kepada amount of capacitance C1 dengan C2, dia akan menghasilkan I1, I2 dengan I3 yang berbeza. Bermaksud pada junction yang pertama, persimpangan 1 dia akan split pada current yang lain I2, okay, dan di bawah ini akan split pada current yang lain juga I3. Okay, kenapa dia boleh split? Sebabkan dia berjumpa dengan junction. Maksudnya sekarang kalau kita bawakan 5 candy tersebut daripada sumber utama from battery berjumpa dengan junction, dia tak boleh
pass over all the charge pada satu kapasitor saja C1. Dia kena membahagikan dia kena membahagikan charge tersebut pada kapasitor 2 dengan kapasitor 1. Maksudnya ibarat kalau let's say ada 5 candy pada current 1. Okay, jadi dia now berjumpa dengan junction. So dia tak boleh bagi ke 5-5 tu kepada I2 ataupun dia tak boleh bahagikan ke 5-5 tersebut pada I3. Okay, kenapa? Sebab dia kena split. Bila berjumpa junction dia kena split. So kemungkinan I2 tu dia dapat 3 candy sahaja contoh. Jadi selebihnya 2 candy tu akan pergi ke I3. Okay. Jadi kalau contoh pula I2 tu dapat 1 candy, maksudnya pada junction split pada I3 tu dapat 4 candies. So ini menunjukkan jumlah charge daripada bateri perlu split over bila berjumpa dengan junction. Bermaksud charge yang across pada C1 adalah berbeza dengan charge pada C2 dan juga berbeza dengan charge pada C3. Okay, so itu adalah konsep bagi charge. Okay, jadi maksudnya jumlah charge tu tak sama. So kalau kita nak tahu berapakah total charge, okay, total charge daripada bateri, so dia punya konsep adalah tambahkan setiap satu charge yang didapat oleh setiap satu kapasitor. Okay, maksudnya macam mana? Sekarang katakan saya ambil contoh candy tadi. Okay, jadi sekarang kapasitor 1 dapat 2 candies. Okay, jadi 3 candy yang pada split pada I2 tadi, dia akan berjumpa lagi junction yang kedua kat sini. Okay, jadi 3 candy yang berjumpa junction tu dia akan split sekali lagi pada junction yang kedua. Okay, so ini adalah another junction. This is another junction. Jadi I tadi tu akan sekali lagi berpecah. So ini adalah masih I2 sebabkan masih wire yang sama. Jadi bila berjumpa junction yang seterusnya dia akan split lagi. So dia akan berpecah pada I4. Okay, dan di bawah ni adalah I5. Okay, dan bergantung kepada nilai kapasitans C2 dengan C3, maksudnya jumlah 3 candy tadi yang jumpa dengan junction yang kedua. So sekarang kat sini adalah ada 3 candy. Okay, dan dia berjumpa dengan junction yang kedua. So dia akan kena pecah split pada I4 dengan I5. Contoh sahaja. Katakan pada I5 tu dapat 1 candy. Maka selebihnya perlulah 2 candy pada I4. Okay, so now jumlah dia masih 3. 2 tambah 1 masih 3 candy dan 3 tambah 2 masih 5 candy. Sama dengan jumlah sebenar from the battery. Maksudnya sekarang jumlah charge yang didapat oleh kapasitor 1 adalah 2, jumlah charge ataupun candy yang dapat oleh C2 adalah 1 dan jumlah charge yang didapat oleh C3 adalah 2. Okay. Right, saya highlightkan yang mana yang saya maksudkan, yang jumlah candy tadi. So yang C1 dia dapat 2 candy, contoh, dan C2 dia dapat 1 candy dan C3 dapat 2 candy. Dan kalau kita tambahkan setiap satu charge jumlah candy tersebut, 2 pada kapasitor 1 tambah 1 pada kapasitor 2 dan tambah another 2 candy daripada kapasitor 3, 2 tambah 1 tambah 2 balik kepada jumlah asal iaitu 5. Okay, so itu adalah konsep bagi charge. Kenapa charge kena tambah? Sebabkan current split bila berjumpa junction. Alright, so ini adalah konsep yang pertama untuk charge. Okay, sekarang kita akan fikir pula pada konsep yang kedua, seterusnya adalah voltage. Okay, so voltage. So untuk faham voltage ni, kita ambil contoh bagi bateri adalah 12 volt. Okay, jadi kita nak tahu berapakah voltage bagi setiap satu. Across kapasitor 1 ini adalah V1. Across kapasitor 2 ini adalah V2. Across kapasitor 3 ini adalah V3. Okay, jadi kita letakkan sama seperti series, kita akan letakkan 2 titik pada bateri dahulu. So ini adalah titik A. Okay, ini adalah titik B. Dalam kes ini VA kena lebih besar daripada VB. So bagi konsep parallel circuit,
Di mana lagi titik yang sama titik dengan titik A? Okay, jawapannya adalah di sini. Di sini adalah juga titik A. Di sini juga adalah titik A. Dan di sini juga adalah titik A. Okay, dan mana lagi titik yang sama nilai dengan titik B adalah di sini ini adalah titik B. Ini adalah potensi juga sama dengan B. Ini adalah juga titik B yang sama potensi. Okay, kenapa? Kenapa tu berlaku? Okay, sebab jumlah current yang masuk daripada C1, C2, C3, dia punya arah current yang mengalir sama saja untuk ketiga-tiga. Okay, maksudnya kapasitor 1 ini adalah positif. Okay, so ini juga adalah positif. Okay, dan C2 ni adalah positif, ini adalah positif. Okay, dan negatif polariti daripada bateri yang mana akan memberi negatif pada C1, ini juga negatif, ini juga negatif. Bermaksud potensi daripada kapasitor 1, kapasitor 2, kapasitor 3 semuanya sama saja potensi. Dekat atas ni semua positif. Bermaksud potensi yang sebenar yang datang daripada bateri. So yang atas ni juga adalah potensi A, ini juga potensi A, dan ini juga adalah potensi A. Okay, dan disebabkan potensi across kapasitor 1, kapasitor 2 dengan kapasitor 3, A dengan B tu adalah sama dengan voltage bateri yang sebenar. So, konsep bagi voltage untuk parallel kapasitor adalah V total sama nilai bagi setiap satu voltage across kapasitor. So, V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Okay. Dan terakhir, kita nak keluarkan konsep capacitance. So, kita akan derive sedikit untuk capacitance, di mana kita akan start daripada charge. Okay, daripada derivation from the charge. So, Q adalah CV. So, Q total adalah C total darab dengan V total. Kita gunakan formula C is Q per V. So, Q1 adalah Q is CV. So, maksudnya C1, V1 dan Q2 adalah CV, C2, V2. Okay, Q3 juga CV, C3, V3. Okay, so kita boleh nampak di sini yang mana V tu adalah sama nilai. Okay, so kita jadikannya sebagai V sahaja. So, V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, which is V. Okay, maka kita boleh factorize keluar. So, nilai V di sini adalah sama. Okay, saya cuba highlightkan. So, ni adalah V yang sama. V1, V2, V3 dengan V total ni adalah nilai yang sama. Maka kita boleh factorize dia keluar. Okay, dan yang tinggal dalam bracket adalah C1 tambah C2 tambah C3. Okay, dan kita boleh cancel out the V kiri dan kanan sebab nilai voltage yang sama. Maka kita akan dapat satu persamaan effective capacitance iaitu total capacitance bagi capacitors in parallel adalah hasil tambah setiap satu kapasitor. C1 tambah C2 tambah C3. Okay, so ini adalah rumus asas bagi effective capacitance dalam keadaan parallel. Okay, saya buat rumusan. Okay, so C effective adalah C1 tambah C2 tambah C3. Okay, jadi bergantung kepada soalan. Jika soalan tersebut ada 4 kapasitor dalam keadaan parallel, maksudnya kita kena tambahkan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. Okay, dan V2 pun samalah. V1 sama dengan V2 sama dengan V3 tambah sama dengan V4. Dan charge tu kena tambah lagi satu, Q4. Bergantung kepada soalan. Kalau 2, maksudnya tambahlah 2 sahaja. Okay, sama juga dalam keadaan series, bergantung kepada nilai kapasitor dalam data. So, boleh tambahkan mengikut kapasitor masing-masing. Okay. So, kat sini kita akan tengok beberapa soalan macam mana kita nak apply konsep bagi series and parallel capacitors secara sambungan yang lebih kompleks daripada yang asas yang saya tunjukkan pada skrin. Okay, jadi boleh hafal bagi series yang sama adalah charge. Okay, dan bagi parallel yang sama kuantiti adalah voltage. Okay, saya akan highlightkan sedikit penekanan di sini. Okay, saya akan gunakan highlighter biru. Okay, so bagi series yang sama adalah charge, tetapi bagi parallel yang sama adalah voltage. Okay, dan apa yang sebaliknya adalah bagi series yang perlu ditambahkan adalah voltage.
Okay, bagi parallel yang perlu ditambahkan adalah charge. Right. So, selepas ni kita akan tengok beberapa soalan untuk apply konsep capacitance in series and